Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal, Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pian dan juga Hazwan masih lagi bersama anda untuk Warna Pagi. Alhamdulillah, syukur, dan kita kembali untuk mulakan segmen kesihatan kita. Kalau di radio mungkin dah dengar suaranya, di Facebook dan YouTube boleh mula buka channel di Facebook IKIM FM, YouTube channel IKIM. Kat situ kita dah mulakan segmen kesihatan kita hari ini. Ya, betul. Dan kesihatan kita hari ini juga kita nak sama-sama bincangkan tentang fenomena radio frekuensi. Jangan cakap Arab sangatlah. Sebab apa? Mungkin ada antara sahabat kita mungkin dah sekian lama menderita ataupun mengalami sakit belakang. Dah lama rasa macam ada orang panggil slip disc lah, sakit pinggang lah, sakit sendi dan sebagainya sampai boleh mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin ada rawatan atau terapi yang boleh kita jalani untuk sedikit sebanyak mengurangkan, malah mengubatinya mungkin, untuk kita bawakan dalam segmen kesihatan hari ini. Okey, dan kita nak bersama dengan pakar bedah ortopedik dan tulang belakang Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak, iaitu Yang Berbahagia Dr. Salihuddin Abdullah pagi ini. Sudah pun bersama kita di hujung talian. Assalamualaikum Doktor. Saya nak di sini mengambil kesempatan untuk sampaikan salam kepada semua warga kerja Hospital Pusrawi. Kita doa untuk mereka, especially yang mak dek yang berada di ward, sampai ke atas kita punya MD Dr. Hakim, Encik Haji Muhammad Husni, dan juga menteri kita yang very humble man, Datuk Dr. Zulkifli, yang pernah saya jumpa beberapa kali, dan juga kepada pesakit-pesakit saya. Itu adalah penyokong saya yang terbesar dalam 6-7 tahun yang saya berada di Hospital Pusrawi ini. Especially I say hi to pesakit-pesakit ikon saya macam Puan Suraya dari Mawib, Encik Muzaffar daripada TNB, Encik Pakcik Ismail daripada Etika, Puan Zohra. Ini semua menjadi penyokong saya, especially tentang fenomena radio frekuensi, sebab benda ni boleh kira baru, dan di mana kita menggunakan jarum sahaja macam ni. Jarum ni kecil saja dan kita gunakan apa itu, dia macam laser sikit, laser. So benda ni actually connect dengan komputer untuk menenangi masalah. Saya mula gunakan ini 10 tahun dahulu masa saya bermula di Hospital Sungai Buloh di bawah Datuk Zamin Zuki. Dia membenarkan saya menggunakan kaedah yang baru ini, dan di sana saya mula belajar. Kenapa saya menggunakan perkataan fenomena? Disebabkan benda ni pada mulanya hanya digunakan untuk pesakit ataupun penyakit kronik spina. Maknanya kalau you ada penyakit spina yang kronik yang dah lama, kita gunakan ini untuk tahu di mana kawasan-kawasan dia. Maknanya kita gunakan ni, lepas tu dengan menggunakan bius ataupun bius setempat pada masa dulu. Sekarang kita gunakan bius sepenuh badan, dan kita hanya memberitahu lokasi kawasan sakit itu. Tetapi evolusi dalam 10 tahun ini, sekarang kita boleh menggunakan dia untuk penyakit yang akut dan kronik. Misal kata, tiba-tiba you ada sakit belakang, ada slip disc yang besar, boleh juga digunakan. Bukan hanya untuk masalah jangka masa panjang. Nombor 2, selalu soalan yang ditanya oleh pesakit kepada saya, doktor, adakah benda ni saya kena buat berbalik-balik kali? Tidak. 60 hingga 70% daripada pesakit saya hanya menggunakan dia sekali saja. Disebabkan saya punya tim di sini begitu mantap. Pusrawi, kita punya fizioterapis semua, memang kita akan mengajar macam mana menjaga kita punya belakang, otot kita semua. Itu penting daripada 360 sebab spine ini dia lebih kepada pemahaman pesakit juga, dan macam mana you punya body mechanic, itu semua penting juga for the long term. So radio frekuensi ni bukan hanya melibatkan ini, dia ada banyak jenis. Dia ada yang panjang macam ini yang kita boleh masukkan, ini pun ada laser di hujung dia, kita boleh gunakan scoop. Tetapi saya menggunakan satu perkataan supaya semua orang faham. Kalau saya gunakan banyak konotasi yang apa technical, then you know. Betul. Kan, sebab mungkin hari ni, pagi ni saja doktor, mungkin ada antara kita yang dengar tajuk je fenomena radio frekuensi. Kita kan tengah dengar radio sekarang.
kaitan kan untuk radio frekuensi ni satu prosedur untuk mengubati lah kiranya kan rawatan untuk sakit tulang belakang yang mana Dr. Salihuddin sendiri di Hospital Pusrawi saya rasa opening doktor pun hari ni dah macam award winning dah macam menang award dah. Semangat doktor nak bagi sahabat-sahabat kita faham tentang prosedur dan rawatan ini. Tapi mungkin awal ni kalau kita boleh cerita sikit doktor, isu-isu yang berkaitan ataupun yang sakit belakang, sakit tulang belakang yang biasa dialami oleh pesakit dan klien yang jumpa doktor. Apa masalah yang biasa dikongsikan oleh So dia dikategorikan kepada dua. Satu adalah acute, satu kronik. Kronik maknanya dia dah ada masalah ni untuk jangka masa panjang. Satu lagi adalah masalah yang jangka masa pendek di mana tiba-tiba dia involve in macam accident ataupun dia mengangkat benda berat, tiba-tiba dia rasa sakit. So ini dua kategori yang kita gunakan radio frekuensi ni, ataupun saya banyak menggunakan perkataan laser lah disebabkan dia macam laser juga. So benda ni connect dengan komputer. So apa yang kita buat ini, kalau you ada masalah slip disk akan keluar di sini. So apa yang kita buat di sini adalah kita menggunakan jarum ini untuk menenangi masalah facet joint. Joint ini akan bengkak dan juga dia punya disk yang keluar itu kita boleh masuk lebih dalam lagi dan menenangi masalah slip disk. Satu lagi yang kita boleh gunakan adalah yang macam spinot ni. Spinot ini kalau kita masukkan di sini, benda ni boleh bergerak. So you tengok. Yes. So, dia boleh bergerak dan dia boleh push benda di dalam tu. Tengok tu. Dia macam ular sikit. So, yang spinot tu masuk ikut so ini juga boleh ini masuk, ini in procedure. Yang satu lagi ini outside in procedure. So dia ada beberapa fasa lah. Selalunya saya mulakan dengan fizioterapi. Daripada sana kalau fizioterapi tak berjalan ataupun penyakit dia sakit sangat, macam semalam 2 orang masuk sakit sangat tak boleh jalan, itu kita kena buat sesuatu dalam jangka masa yang pendek. Pagi ni selepas ini saya buat operation. Itu yang saya banyak berterima kasih kepada Radio IKIM disebabkan you all sudi untuk datang ke sini dan interview saya, sebab selepas ini saya ada dalam 10 orang pesakit yang saya operation ini. So banyak juga. Yes, dulu bila saya mula prosedur ini dalam 10 tahun dulu, mungkin dalam seminggu saya buat 2-3 orang. Kebanyakannya saya buat open spine surgery sebab saya ini board certified spine surgeon. So apakah itu board certified spine surgeon? Saya beri penerangan sikit. So dalam usaha kita untuk menjadi satu negara yang develop, apa yang kita buat selepas 4 tahun menjadi spine menjadi orthopedic surgeon yang tentang pakar tulang ini, you boleh masuk satu program 4 tahun yang di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, dan dalam 4 tahun itu ada 2 lagi exam berpeluh tu, dan satu lagi you akan dihantar ke luar negara. So saya mengambil iktibar itu untuk pergi ke Afrika Selatan. Saya di Cape Town setahun di bawah Profesor Robert Dan, dan di sana memang macam-macam operation yang kita buat, semuanya operation yang besar, tidak menggunakan radio frekuensi lagi. Saya mula menggunakan radio frekuensi bila saya balik ke Malaysia dan di bawah Datuk Dr. Zamin Zuki di Sungai Buloh, itu National Spine Center. So saya mula gunakan tu, dan bila saya mula gunakan teknologi baru ini, saya mendapati yang tidak payah saya membuat kes-kes yang open surgery lagi. Kebanyakannya hanya kalau dia adalah kes serius, maknanya patah ataupun dia ada apa yang dipanggil foot drop, maknanya dia punya kaki jatuh disebabkan disk yang terlalu besar, itu memang kena buat. Bukannya saya kata benda ni boleh menenangi semua masalah, tetapi buat masa sekarang saya rasa saya punya praktis ini dalam 90% pesakit menggunakan kaedah-kaedah ini, saya dapat menenangi masalah dia. Itu yang saya kata fenomena. Nombor 2, daripada sini saya mula menggunakan dengan untuk lutut, untuk bahu, untuk elbow, macam-macam dia boleh digunakan untuk. So itu yang saya gunakan perkataan fenomena itu. Alhamdulillah. Jadi maknanya kita nak sahabat-sahabat kita yang mendengar dan menonton ni faham bagaimana prosedur ini boleh membantu mengurangkan sakit kronik. Kalau doktor sebut tadi kronik kan, maknanya dah lama lah dialami oleh sahabat-sahabat kita, slip disk,
belakang dan sebagainya. Mungkin kalau kita cerita lebih dalam tentang teknologi radioterapi, radio frekuensi ni doktor, apa fungsi radio frekuensi ni? Adakah ia digunakan untuk mengesan kesakitan ataupun untuk menghilangkan kesakitan? Ke kena scan X-ray dulu ke? Pada permulaannya dia digunakan untuk mengesan. Maknanya bila you menggunakan ini dan pesakit itu selepas you menggunakan dia rasa tak sakit, daripada sana baru kita buat operation di kawasan itu. Itu dalam 10 atau 15 tahun dahulu. Daripada sana dia mula evolusi dia. Maknanya dia mula digunakan untuk menenangi masalah, solve the problem. So apa yang you buat bila you gunakan ini, you boleh masuk lebih dalam lagi dan penekanan kepada saraf tunjang itu dapat dilepaskan. Nombor 2, kalau you gunakan spinol ini, lagi you boleh menolak dia. Sebab you boleh tengok benda ni boleh menolak. Daripada sini pun you boleh shoot macam laser. Dan benda ni ada kalanya boleh gunakan scope juga. That's the next level lah. Maknanya kita akan masukkan scope di sini dan you boleh tengok juga di dalam. Itu dipanggil epiduroskopi. So, dia mula daripada hanya mendapat tahu di mana sakit, evolusi dia sekarang dia boleh digunakan untuk menenangi masalah dia. Maknanya solve the problem. Banyak orang tanya saya, adakah you buat ini lepas tu saya kena buat balik berkali-kali? Saya kata tak, itu dulu, sekarang dah tukar dah. Nombor 2, adakah dia boleh digunakan untuk kesakitan yang acute? Tiba-tiba rasa sakit, bila buat MRI scan nampak ada slip disc, bolehkah kita gunakan itu untuk itu? Boleh digunakan. Boleh digunakan untuk menenangi masalah itu, tak payah buat operation. Saya boleh kira beratus pesakit yang tak payah buat operation disebabkan kita gunakan teknologi ini. Tetapi orang kurang faham tentang dia. Lepas tu nombor 2, siapa yang membuat? Spine surgeon yang membuat ini memang dia lebih mengetahui. Itu adalah pendapat saya lah, my personal opinion. Kenapa? Disebabkan kita yang dulu buat open surgery, kita yang nampak benda-benda di dalam sini. So sekarang bila kita menggunakan teknologi ni, kita yang tahu di mana kita pergi, apa yang kita buat. Sebab kita dah nampak benda tu, Ustaz. You know, so dia lebih kepada falsafah. So falsafah saya semakin hari menjadi semakin kuat disebabkan apa yang saya buat. Saya modify saya punya treatment dan saya tengok banyak pesakit yang datang. Saya ada pesakit daripada Sabah, walaupun saya memang orang Sabah, dia menyokong. Ya kak. Saya ada pesakit daripada Kedah, Kulim, saya ada pesakit dari Terengganu, Kelantan, semua. Disebabkan kenapa? Mereka tak mau buat operation. So saya adalah expert menggunakan teknologi ini supaya kita tak perlu buat operation untuk menenangi masalah you. Kalau saya dalam satu one sentence itu, itulah dia yang kita nak sekarang. Baik, insyaAllah. Nanti dah kita sebut tadi kita cerita tak ada belah-belah dah. Ada juga yang bertanya mungkin adakah prosedur ini menyakitkan? Jawapannya kejap lagi doktor. Kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali untuk cerita lebih lanjut tentang prosedur radio frekuensi, bagaimana ia boleh jadi satu fenomena untuk menangani masalah tulang belakang, slip disc dan apa-apa sajalah yang kronik ataupun acute yang Dr. Salihuddin Abdullah dah sebutkan tadi. Kita bersama pakar bedah ortopedik dan tulang belakang dari Hospital Pusrawi pagi ni. Jadi kita berehat seketika. Sahabat-sahabat sekalian boleh ajukan terus soalan kepada Dr. Salihuddin di talian 0112904004 itu nombor WhatsApp konti, ataupun yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM pun anda boleh ajukan soalan, termasuk mungkin berkongsi ada mungkin pengalaman anda menggunakan radio frekuensi ini. Anda boleh kongsikannya di sana sambil-sambil share video ini supaya kita sama-sama dapat kongsikan manfaat ilmu pagi ini. Okey, InsyaAllah jangan ke mana-mana, terus dengar Warna Pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. يا لطيف 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 يا فتاه يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم
يا فتاح يا عليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Pernah anda bayangkan perasaan ibu ketika menderita sakit lutut? Susah untuk berdiri, berjalan dan sakitnya ketika sujud. Mudah terjatuh dan terpaksa bergantung kepada tongkat. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Hubungi 019-999-6686. 019-999-6686. Kami ada berita baik. Gel Amani adalah gel yang bertindak melegakan sakit lutut secara sapuan. Tak perlu makan. Dihasilkan dengan menggunakan teknologi biotech dari bahan utama seperti Zingiber officinale yang baik untuk lutut dan sendi. Diproses dengan mematuhi piawaian untuk menjamin mutu dan kualitinya. Gel Amani telah membantu lebih 400,000 pengguna sejak tahun 2014. Gunakan tanpa was-was kerana ia dijamin selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dibawa solat kerana dijamin halal oleh JAKIM. Rasanya yang sejuk, berangin, sangat selesa pada kulit dan sesuai untuk setiap lapisan umur. Dibotolkan dalam botol plastik khas yang tahan lasak dan ringan supaya mudah dibawa ke mana-mana. Selain lutut, Gel Amani juga boleh disapu pada pinggang dan bahu yang sakit untuk kelegaan pantas. Harganya hanya RM35, berbaloi dan tidak membebankan. Pastikan Gel Amani sentiasa ada sebagai persediaan kecemasan. Dapatkan di kedai-kedai jamu dan ejen-ejen online yang berhampiran dengan anda atau WhatsApp 019-999-6686 untuk maklumat lanjut. 019-999-6686. Lutut sehat, hidup ceria. Gel Amani menceriakan lutut setiap insan. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Sekarang ni banyak dah buat online ya. Betul, Mawib pun dah mudahkan kita. Kalau nak menderma, bayar fidyah, bayar kafarah ataupun nak sumbangkan wang, semua dah boleh buat secara online. Baru aku teringat bulan puasa baru ni. Aku bayar zakat fitrah pun online je kepada Mawib. Ha, betul tu. Lebih mudah, cepat dan menjimatkan masa. Aku kena tanya isteri aku ni, ganti puasa macam mana? Kalau terpaksa bayar fidyah, boleh bayar secara online. Untuk guna kemudahan ni, layari ebaitulmal.mawib.gov.my. Ulang sekali lagi. ebaitulmal.mawib.gov.my. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia dan ikuti perkembangan kami di media sosial, Facebook dan Instagram Serai Mas. Atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk simakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan takaful percuma. Kota Baru 89.8 FM. Anda sudah mendengarkan Warna Pagi bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini, dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan kita pagi ini membincangkan tentang fenomena radio frekuensi. Kita bersama dengan Dr. Salihuddin Abdullah dari Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang sedang mendengar, menonton dan juga share supaya ramai lagi dapat belajar bersama Dr. Salihuddin pagi ini tentang fenomena radio frekuensi untuk merawat, nampak tulang belakang depan doktor tu. Doktor letak. Set dia replika tu kan. Dia replika. Ini actually daripada pesakit saya actually. Ini pesakit saya, tapi
sekarang saya gunakan sebagai model. Percaya? Betulnya ke? Aduh, jangan doktor. Itulah duk fikir, takkanlah ada orang sedekahkan makan untuk doktor. Bila cakap pasal pesakit pun ada seorang sahabat kita di Facebook ni doktor, katanya alhamdulillah selepas buat radio frekuensi tahun 2017 dengan doktor sendiri, slip disc saya pulih dengan izin Allah SWT. Amin. Amin. Hakim Penuh pun kata saya dah sebulan buat RF doktor. Alhamdulillah semakin baik. Cuma kata kadang-kadang sakit sikit sebab bila ada terangkat benda berat, janganlah angkat berat. Jadi mungkin sekejap lagi kita nak dapatkan nasihat daripada doktor. Cuma rawatan ni doktor, adakah ia menyakitkan bila dicucuk-cucuk dekat belakang kita tu doktor? No rasa doktor. Okey. So bila saya mula menggunakan radio frekuensi ni di Hospital Sungai Buloh, kita hanya memberikan views setempat sahaja. Maknanya dia live. Maknanya kita just cucuk di kawasan ni, berikan view setempat dan kita cucuk di kawasan tu. Memang sakit. Tetapi pesakit tu dia terima lah disebabkan mungkin dia sakit sangat. Tetapi setelah saya datang ke Hospital Pusrawi dengan penyokongan daripada kita punya pakar views yang memang expert dalam kaedah untuk memberikan views untuk radio frekuensi ni, macam Dr. Syuhairah yang hari ni saya ada dalam 10 kes dengan dia. Terima kasihlah dia menangguhkan sedikit masa pembedahan. Dr. Zul, Dr. Fauzi yang in charge anesthesia. So dia menggunakan kaedah-kaedah yang terbaru supaya pesakit tidur, tetapi tak perlu gunakan general anesthesia kebanyakannya. Maknanya dia just berikan sedation. Sedation maknanya pesakit tidur, dia tak rasa apa-apa. So dia tak ada trauma tentang benda ni. Sebab yang saya tak mahu pesakit ada trauma. Maknanya dia selalu ingat tentang kesakitan dia yang dia mengalami masa you gunakan laser di kawasan itu. Sebab itu yang menyebabkan bengkak selepas itu. Itu yang saya gunakan kaedah itu sekarang. So pesakit tak ada kesakitan apa-apa. Selepas kita membuat, masa dia balik kepada ward, memang ada sedikit, tetapi itu hanya untuk beberapa jam saja. Hari selepasnya completely fine, dan saya menggunakan saya punya fizioterapis. So di sini saya banyak berterima kasih kepada tim fizioterapi di sini, banyak memberikan penyokongan kepada saya, dan itulah sebabnya Pusrawi saya boleh kira number one daripada segi kita punya package untuk radio frekuensi ini. Daripada Rapid KL banyak sangat pemandu bas yang datang untuk jumpa saya. Mereka punya cover pun tak banyak, tapi kita menolong. Sebab Pusrawi ini apakah dia punya, kenapa dia ditubuhkan? Dia adalah untuk menolong orang, bukan hanya orang Islam, tapi semua orang. Semua orang. Kita menolong dan kita memberikan harga yang berpatutan, dan kita memberikan perkhidmatan yang terbaik, cemerlang. Saya begitu sejak saya masuk di Pusrawi ini, dia punya staff-staff dia daripada attendant sampailah ke atas semua menjadi macam ahli keluarga saya. Itu yang saya beritahu tentang Mak Dik tu. Mak Dik tu attendant tapi dia sakit sekarang dekat ward. So itu yang saya sampaikan salam. So dia memang akan dengar benda ni. Dan saya ada pesakit yang saya panggil pesakit ikon. Apakah pesakit ikon? Pesakit ikon ini adalah yang dia rapat dengan saya, dan dia juga mengikut apa yang saya berikan pendapat ataupun nasihat daripada segi macam mana nak jaga spine. Sebab dia bukan hanya prosedur saja. Dia adalah daripada pemahaman dan juga macam mana you nak jaga you punya spine selepas itu. Apakah exercise yang perlu dibuat? Apakah biomekanik, maknanya you punya body mekanik. Macam mana nak angkat benda berat? Macam mana nak jaga you punya spine? Saya ada seorang pesakit, nama dia Pakcik Ismail. Saya jumpa dia boleh kira setiap minggu sekali lah dia datang menjenguk, bincang sikit. Dia ni umur dia hampir 60 tahun, ex-komando, dan dia selalu menggunakan basikal sampai ke Genting Sepah semua. Kalau you nampak orangnya, nampak macam tak fit, tapi pakcik tu memang kuat. Boleh tahan. Boleh tahan. Assalamualaikum Pakcik Ismail. Salam. Doktor Sleo ni macam dah ada fan club sendiri dah ni, ramai pengikut, followers and fans yang mengikuti. Doktor sebutlah bila dah jalani rawatan tu, kita pun perlukan macam inspirasi juga daripada sahabat-sahabat pesakit kita supaya bagi semangat pada yang lain yang sedang mengalami mungkin masalah, macam-macam masalah. Mungkin sahabat kita ada yang kongsikan pagi ni macam-macam istilah ataupun terms yang keluar. Ada sebut L4 sakit, ada lumbar cervical problem, sciatica. Lepas tu macam
Oh, itu melibatkan slip disc ya. Ada yang sebut 2, 3, 4, 5 masalah pada tulang belakang ni doktor. Macam mana kalau kita nak gunakan rawatan kaedah radio frekuensi ni, boleh ke sampai 4 atau 5 jarum digunakan, doktor? Sorry, tak clear. Maknanya kalau kita gunakan the L4, L5, S1, kawasan inilah yang selalunya efek disebabkan ini adalah di antara spine yang mobile, maknanya dia bergerak dengan yang tak bergerak. Tak bergerak yang bawah sini. So di antara yang bergerak dan tak bergerak tu yang selalunya keluar. So spine ini dia ada 4 kawasan. Satu cervical spine yang membolehkan kita gerakkan tengkuk kita. So bila dia boleh bergerak, dia boleh keluar. Ini thoracic spine yang ada tulang rusuk. So tulang rusuk ini menyebabkan dia tak bergerak banyak. So ini jarang keluar. Tetapi cervical spine dengan lumbar spine yang membolehkan kita gerakkan pinggang kita, dua ini berkaitan. Dia macam dua roda basikal. Encik Jamaluddin, this is your G-Shock watch. So saya pakai disebabkan itu yang hadiahkan kepada saya. Okey. Amboi. Terima kasih. Okey. So ini dua berkaitan. Bila satu keluar, satu lagi boleh keluar ataupun hanya satu yang menyebabkan masalah. So selepas ini saya ada 10 kes yang saya akan menggunakan kaedah-kaedah ini. Kebanyakannya melibatkan satu kawasan sahaja, tetapi 20% melibatkan dua kawasan. So saya akan membuat radio frekuensi untuk cervical dengan lumbar spine sekaligus. Berapa lama prosedur ni mengambil? Satu kawasan setengah jam sahaja. Itu sebab dia punya risiko rendah disebabkan you tak payah dibawa anestesia untuk jangka masa panjang. Ada warga emas yang 70-80 tahun, ada seorang 90 tahun datang daripada Aceh untuk membuat radio frekuensi dengan saya disebabkan dia dengar dekat YouTube dengan kawan-kawan saya di Indonesia macam Dr. Herman di Padang, Dr. Harry Sentosa di Tegal dengan Dr. Fatur Rahman di Bandung. Ini tiga-tiga penyokong saya yang kuat di Indonesia dengan Dr. Yusof Shan di Maldives. Dia famous di Maldives, spine surgeon di sana. So kami, di antara kami ada refer patient. So ada yang mereka hantar kepada saya untuk prosedur-prosedur ini. Dan di Kuala Lumpur ini Dr. Nawar Arifin yang yang di Avicenna sekarang dan Dr. Rajesh Singh di Regen Center. Kami ada satu center juga di PJ, dipanggil Regen Center. Di sana juga kami ada buat kes-kes radio frekuensi ini. Disebabkan sekarang banyak kita gunakan bukan hanya untuk spine seperti yang saya kata. Saya gunakan perkataan fenomena disebabkan dia digunakan untuk masalah lain. Maknanya sakit bahu, sakit untuk lutut, especially lutut banyak saya buat untuk warga emas yang tak mau buat operation yang di mana you masukkan besi tu, total knee replacement dia panggil. So dia datang jumpa saya gunakan beberapa kaedah, bukan hanya radio frekuensi, saya juga gunakan satu yang dipanggil PRP. PRP itu macam ambil darah sendiri, dia macam stem cell. So kita masukkan itu, kita gunakan radio frekuensi di sekeliling lutut, berikan dia brace yang baik dan fizioterapi. So empat ini digunakan dan juga saya gunakan satu yang dipanggil Arthroflex. Arthroflex dulu saya pernah masuk IKIM tentang ni. Dia dibuat daripada minyak zaitun dan kita sapu di keliling lutut kita. Dulu daripada Italy tapi sekarang made in Malaysia oleh Pharmacia. Pharmacia dia market benda ni. Bagus sangat produk tu, banyak saya gunakan di sini. Okey, itu dia maknanya banyak nasihat yang boleh kita dapat daripada pakar kita. Macam kalau kita jumpa dengan doktor sendiri pun macam-macam kes yang saya rasa doktor dengari daripada pesakit-pesakit dan klien. Dan pastinya rawatan fenomena radio frekuensi ni kita nak jadikan ramai dapat manfaatkanlah rawatan tersebut untuk tulang belakang khususnya. Jadi cuma macam dari segi kepulihan lepas menjalani rawatan radio frekuensi ni doktor, berapa lama masa diambil untuk pulih dan berapa lama mungkin kalau nak kena datang, andai kata kena datang jumpa doktor balik, berapa lama lepas tu doktor? Okey, so saya punya package ni dulu saya buat sampai setiap hari. Tapi sekarang saya hanya buat 2 hari saja, hari Isnin dengan hari Rabu. So misal kata you masuk pada hari Isnin pagi masuk, petang buat procedure ni, lepas tu you akan keluar pada hari Rabu. Selalunya cuti yang saya berikan di antara 1 hingga 3 minggu disebabkan radio frekuensi ini dia mengikut individu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Selalunya di antara 1 hingga 3 minggu, boleh lebih cepat, boleh lebih lambat, tetapi di antara itu.
Kalau saya buat operation hari Rabu, pesakit selalunya akan datang hari Selasa, buat hari Rabu macam hari ini dan Jumaat keluar. Kenapa? 2 hari itu penting untuk fisioterapi dan saya ada beberapa ubat yang untuk saraf yang saya akan mulakan. So 2 itu saya kena tengok macam mana keadaan dia. Saya berikan nasihat kepada pesakit semua dan daripada sana kalau dia okey, saya akan jumpa 2 kali sahaja. InsyaAllah selepas itu dan saya discharge patient. Saya ada juga 2 orang yang saya recommend, Puan K. Rahim dengan Encik Nahis. Ini adalah fisioterapis, hands-on fisioterapis, massage therapist yang datang ke rumah. Satu lagi special service yang saya berikan. So mereka akan jaga pesakit-pesakit saya. Kalau ada masalah dia refer balik. So saya tak pernah melepaskan macam tu saja. Sebab seperti yang saya beritahu, yang paling penting adalah kita punya pemahaman penyakit, especially tentang masalah sakit belakang ini. Dia tak ada one solution. Kalau you dah ada masalah ini, yang penting adalah kita tukar lifestyle, kita membuat senaman. Tetapi ada kalanya penat kan? Macam you all kerja macam ni, balik terus tidur sometimes. Tapi you have to push to do a little bit of exercise. Macam saya pun, lepas saya buat operation hari ni sampai mungkin pukul 8, pukul 9 malam, saya balik saya akan buat gym sikit. Baru saya tidur. Tapi disiplin tu memang susah. Tapi kena ada juga. Disebabkan kat Kuala Lumpur ni kita busy sangat. Kita tak meluangkan masa untuk membuat exercise. Ini satu lagi yang saya nak menekan di sini. Bukan hanya operation saja, tetapi daripada segi itu pun penting juga. Dia 360. 360 okey, maknanya ini satu alternatif lah yang membantu sahabat-sahabat kita untuk supaya pulih daripada sakit tulang belakang, sendi dan sebagainya. Macam kita ada satu soalan kalau boleh kita kongsikan, Khadijah kongsikan. Saya pesakit slip disc kronik L4 and L5, dah 10 tahun menderita dan sakit ni mengubah cara hidup saya. Banyak perkara, banyak benda yang saya tak boleh buat dan saya pernah buat laser tahun 2014, 2019 dan gel injection Februari 2020 sekali lagi buat gel injection. Tapi sakit tu masih datang lagi. Kalau batuk sikit je terus kena current. Mungkin macam mana doktor rasa radio frequency treatment boleh membantu insya-Allah mungkin? InsyaAllah. No, itu yang saya beritahu tu. Dia banyak orang membuat radio frequency, tetapi kalau daripada segi spine surgeon, bila kami membuat radio frequency ni dia lain sikit disebabkan kami dah buat open operation. So dia macam you masuk ke dalam restoran 5 stars ataupun you pergi ke kedai 1 star, mana satu yang you nak pergi. So datang jumpa saya akan memberikan rawatan yang sebaiknya. Saya selalunya apa yang saya perlu buat adalah memeriksa pesakit. Banyak orang tanya saya online macam ni, macam tu, adakah saya boleh menolong ke tak. Tapi saya punya training adalah hands on. Saya kena tengok pesakit, saya kena berbincang dengan mereka dan saya kena memegang pesakit dan check betul-betul. Daripada sana baru saya tengok you punya scan semua. Kalau negara lain ada kalanya doktor tu tengok scan terus buat operation. Tapi itu bagi saya salah. Saya punya profesor dulu dekat UM, Profesor Tunku Sara, Profesor Sen Gupta, semua cara mereka mengajar saya lain. Saya kena betul-betul hands on, saya kena bincang dengan pesakit, tengok apa masalah mereka dan daripada sana saya beri rawatan. InsyaAllah kebanyakan pesakit saya semua happy. I tak boleh satisfy semua orang. Memang ada yang kesakitan dia berkurangan tetapi tak sebegitu banyak yang dia nak. Tetapi akhirnya memang saya sampai juga kepada kepuasan dia. Seperti yang saya beritahu, dia banyak jenis cara rawatan dia. Tapi saya gunakan radio frequency itu supaya semua orang boleh faham. I see. Dan kalau ikut pengalaman Dr. Salihuddin dekat Pusrawi, kebanyakan pesakit yang datang jumpa doktor, masalah yang mereka hadapi tu di bahagian mana doktor? Di part lambar ataupun cervical ke mana? Yang paling banyak, paling ramai datang? Paling banyak lambar. Selalunya lambar yang banyak sekali disebabkan ini adalah kawasan di mana you duduk. Macam you all, berapa jam you all akan duduk dalam satu hari? Tanpa bergerak, tanpa bangun. Tanpa bangun. Okey lah. 4 jam. 4 jam. Kalau 4 jam, I rasa baik you all buat appointment jumpa saya tak lama lagi. Saya nak bangun sekarang. Tapi 4 jam adalah bangun duduk juga. Okey. So itu yang saya selalunya beritahu pesakit saya, jangan duduk berterusan. Kalau you duduk pun mungkin setiap 1 jam sekali, kalau you boleh bangun untuk 10 saat pun bagus. Disebabkan bila you duduk, pressure dekat belakang tu maksima Itu yang maksima. Bila you bangun dia kurang 60%, bila you baring 40%. So kita kena selalu mengubah itu.
kita punya badan ni, especially bila kita duduk untuk jangka masa panjang, itu yang menyebabkan pressure yang teramat sangat kepada lumbar spine. Cervical spine 20%, tapi lumbar 80%. Maksimum lumbar. Okey, maknanya ramai mengalami masalah di bahagian lumbar. Sebab itu yang banyak kita gunakan setiap hari. Okey, kita nak rehat sekali lagi, doktor. Dan kita akan kembali kejap lagi sebab ramai juga sebenarnya, maaf doktor, yang bertanya tentang kos rawatan, lepas tu boleh tak guna medical card dan sebagainya. Jawapannya sebentar lagi, dan juga Dr. Sairin pun mungkin akan nak kongsikan juga nasihat-nasihat untuk menjaga tulang belakang kita jugalah, doktor. Boleh Boleh, doktor? InsyaAllah. Dan sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk terus tinggalkan komen anda dan pengalaman atau soalan kepada Dr. Salihuddin Abdullah, pakar bedah ortopedik dan tulang belakang Hospital Pusrawi hari ini. Ya, betul. Anda boleh tinggalkannya di ruangan komen di YouTube dan juga di Facebook IKIM FM ataupun di WhatsApp kami 0129004004. Kita nak berehat seketika, kita nak bangun dulu. Nak bangun dulu. Okey, dan untuk anda semua jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Warna Pagi Inspirasi Islami. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha amanah. Tak perlu aku ragui. Ampun ya bang, bukan main ceria. Nampaknya tu ada apa-apa ke ni? Awak ni takkan tak tahu air coklat kegemaran saya ni kan? Oh, air koko klorin intim tu ke? Wah, saya pun nak cubalah kalau macam tu. Kan masa kita bertunang dulu awak hadiahkan saya lagu apa tu? Kasih ke kasih? Awak ni janganlah kuat. Malu anak-anak dengar. Oh, romantiknya ayah ni. Air koko ni saya pun suka ya. Memang lezat. Air koko minuman coklat dengan ekstrak kurma dan gam Arabic keluaran Intim Marketing. Tahukah anda, saudara di Syria berhadapan getir perang dan dibom. Anak kecil, wanita, keluarga, tiada makanan, ubat-ubatan dan perlindungan. Saya, Sani Arabi, Ketua Misi Kemanusiaan Syria MAPIM, merayu bantuan anda. Hulurkan sumbangan anda ke Dana Kecemasan Syria menerusi www.rayuansyria.com. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia.
Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Jika anda bukan penerima MySalam atau termasuk dalam golongan B40, kami mengesyorkan anda mendaftar untuk bantuan sara hidup. Anda boleh merujuk kepada kriteria kelayakan untuk MySalam dengan mengakses soalan lazim 2 di portal MySalam. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini, teman-teman Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan yang mana anda juga bertentu kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Hari ini kita bercerita tentang fenomena radio frekuensi. Kita bersama Dr. Salihuddin Abdullah, mewakili Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak. Mana yang duduk menonton lama tu dah bangun belum? Kau jangan terbangun. Saya bangun. Kena ikut latihan sendiri. Kena bangun seketika untuk betul-betulkan tulang belakang dan juga mungkin ada juga yang mungkin masih lagi mengalami sakit tulang belakang doktor masalah slip disc dan sebagainya. Mungkin berminat untuk menjalani rawatan ataupun prosedur radio frekuensi ni. Cuma doktor, kalau mereka yang mengalami mungkin ada masalah kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, mungkin dari faktor usia juga, macam mana doktor? Ada tak kesan sampingan mungkin yang menjalani radio frekuensi? Okey, daripada segi itu yang saya kata. Sekarang tim kami dekat Pusrawi ni memang mantap sekali. Saya banyak bekerja dengan Dr. Malik. So kalau ada pesakit yang ada kencing manis, darah tinggi semua, dia akan masuk dalam tim saya. Dengan kita ada pakar kardiologi, Dato' Ote, Dato' Azhar semua. So mereka menolong saya kalau ada orang yang ada masalah sakit jantung. Tetapi disebabkan kebanyakan prosedur ni dibuat di bawah very light sedation, bukan general anesthesia. So selalunya kita berjaya, tak ada masalah. Satu lagi yang saya nak menekan di sini adalah daripada segi kos, sebab you all tanya saya tentang itu. Okey, saya rasa daripada segi seluruh Malaysia ni tak ada orang yang boleh challenge kita punya harga lah, sebab kita ni memang very low lah daripada kenapa? Sebabkan dia punya prinsip, kenapa Pusrawi itu ditubuhkan untuk menolong orang Islam dan juga orang bukan Islam, semua orang. So dia punya kos memang rendah. Kalau daripada segi hari ini pun, saya ada seorang yang datang jumpa saya, dia tak boleh jalan, dia bayar cash, dia tak ada insurance card apa-apa. Saya beritahu dia daripada segi Hospital Pusrawi kita boleh berikan diskaun yang banyak. Selalunya kalau menggunakan insurance card, termasuk masuk hospital, ubat, fizioterapi semua, selalunya harga dia akan di antara 20 hingga 25,000. Tetapi kita kurangkan ke 10,000 atau kurang di Pusrawi. Untuk menolong, maknanya titik peluh tu kita, insyaAllah kita menolong orang, kita akan dapat rezeki balik. Itu adalah kita memegang teguh dengan itu di Pusrawi ini. Nombor dua, kalau orang datang jumpa saya tentang konsultasi, jumpa saya free. Saya tak charge apa-apa. Kalau you tak ada insurance, you tak ada apa-apa, nak jumpa saya, free. Saya tak charge apa-apa. Saya akan jumpa you dan kita akan berbincang tentang kaedah-kaedah rawatan dia yang saya boleh berikan. Dan kalau memang tak mampu pun, saya boleh menolong daripada segi, saya boleh rujuk kepada mana-mana hospital kerajaan ataupun fizioterapi di luar untuk menolong. Yang penting menolong. Itu adalah kita di Pusrawi menolong. Maknanya datang dulu, jumpa doktor, lepas tu kita bincanglah mana yang boleh untuk rawatan dan juga bayaran pun boleh kita bincanglah molek-molek insya-Allah. Baik, dalam ramai-ramai
Kalau tadi doktor yang ada yang mengalami risiko mungkin kencing manis dan sebagainya, itu pun akan dinasihatkan juga doktor Betul. Disebabkan benda tu memang kena kontrol juga. Kita tak boleh buat mana-mana operation ataupun procedure tu kalau kencing manis tu tak kontrol. Masalahnya kebanyakan ada banyak pesakit yang rasa benda tu tak penting tetapi penting juga. So bila mereka masuk, bila saya selalu tanya ada masalah, dia kata ada doktor tetapi under control, tapi bila masuk tu belas-belasan. So masa tu saya kena SOS dengan Dr. Malik. So baru Dr. Malik akan datang menolong saya lah. Alhamdulillah saya ada Dr. Malik di sini untuk menolong saya. So disebabkan darah tinggi sangat tak boleh pergi. Kalau darah tinggi sangat pun you tak boleh pergi ke bilik bedah. So kita punya tim di sini dia mantap. Dia kerja dengan cepat sekali. Dalam 24 jam kita boleh buat operation tu. Ada banyak pesakit datang sini kata kalau pergi ke tempat-tempat lain mengambil masa yang lama untuk sampai ke tahap di mana sesuatu dibuat. Tapi di sini kalau memang ada masalah, MRI scan pun kita akan buat dalam 24 jam. Kita punya Encik Zul, Encik Anas dengan Encik Asri itu memang expert gunakan teknologi image intensifier. So image intensifier ni adalah X-ray yang kita gunakan di bilik bedah. So yang paling expert di Pusrawi ni seorang yang nama dia Encik Asri atau AKA Lumut. So how are you Lumut? Dia tunggu saya dekat bilik bedah ni. So itu memang expert. So, disebabkan dia boleh gunakan teknologi X-ray itu dengan mantap. So itu sebab saya boleh buat kes cepat. Dia penting, tim saya penting, kita punya OT staff macam Kak Azlina yang 5 series, Syazwani, Jun, ini semua hello. So memang kita punya tim itu memang yang yang Golden Girls lah, saya panggil Golden Girls. So Golden Girls itu memang the best lah. So kita punya tim sini the best. Terbaik doktor. Kita tengok sambil live ni pun ramai sahabat-sahabat kita yang tulis komen kata memujilah Dr. Salihuddin meraihkan macam ahli keluarga sendiri, meraihkan, melayan, merawatnya macam ahli keluarga sendiri, dilayannya. Semua rasa sangat sangat teruja lah bila dapat jumpa Dr. Salihuddin hanya di Hospital Pusrawi lah kan. Baik. Dan ada juga doktor yang bertanya tentang skoliosis doktor. Masalah skoliosis, adakah kita boleh gunakan prosedur radio frekuensi? Okey, skoliosis itu lain. Skoliosis itu adalah satu penyakit yang banyak saya membedah masa saya di Hospital Sungai Buloh. Di Pusrawi pun saya buat tetapi tak begitu banyak disebabkan kos dia tinggi. Dia adalah disebabkan spine yang bengkok. So kita kena luruskan spine itu. Itu radio frekuensi tidak boleh digunakan. Radio frekuensi digunakan untuk masalah-masalah di mana struktur dia tidak terlibat. Yang kalau daripada segi skoliosis memang saya buat operation juga, tetapi yang top dekat negara ni dekat HUKM, Dr. Hisam, Datuk Hisam Arifin. Itu kawan baik saya lah. Saya buat juga tetapi skoliosis tak boleh. Tak boleh. Siapa pun yang beritahu yang dia boleh menenangi masalah skoliosis dengan urutan lah, itulah, inilah. Saya banyak dengar benda ni lah. Dulu saya pernah ada boleh kira disagreement lah dekat newspaper pun ada orang kata dia boleh perbetulkan dengan gunakan urutan. Tak betul. Benda tu memang kena buat operation. 3% daripada populasi ada masalah skoliosis, 0.03 yang perlu buat pembedahan, 8 hingga 1 ratio perempuan ke lelaki. So 8 perempuan dapat, seorang lelaki dapat. Dan juga dia tak ada cara lain. Dia just tunggu dan lihat kalau dia punya curve itu menjadi terlalu teruk, dan baru kita kena buat operation. Tapi jangan tunggu. Selalunya operation tu kena dibuat semasa seseorang itu di antara 16 hingga 20. Sebabkan selepas itu dia akan menjadi rigid. Maknanya benda ni akan menjadi susah untuk kita gerakkan. Dalam umur macam tu dia pliable. Senang. 16 hingga 20 tadi tu usia lah doktor, umur 16 hingga 20 tahun. Sebelum tulang tu menjadi dah keras gitulah Dan kalau degree-nya macam mana doktor? Degree of scoliosis. Kalau degree dia lebih daripada 40 darjah baru kita perlu buat. Pembedahan je lah. Okey, tapi itu topik lain lah kalau skoliosis ni sebab kat situ. Cuma alang-alang tadi doktor sebut tentang ada yang nak menggunakan urutan dan sebagainya. Sekarang ni kan ada juga orang mencari alternatif menerusi
chiropractic mungkin. Apa sikit komen doktor lah secara murni dan berhikmah untuk mereka yang nanti kalau saya komen tentang chiropractor, dia datang dia bakar kereta saya nanti. Jangan. Apa, dia tak tahu kereta doktor yang macam tu. Kan? Tapi macam mana kalau kita buat comparison ataupun perbanding. Okay. Saya tak mau cakap apa-apa tentang chiropractor. Saya akan beritahu yang penyokongan saya lebih kepada fisioterapis. Tetapi fisioterapis ni, masalahnya mereka ni low-key sangat. Dia tak war-warkan diri mereka. Mereka punya mereka punya publicity kurang sangat. So daripada segi itu orang tak begitu faham. Tapi bagi saya selalu memberitahu peserta yang berbaloi, kalau you nak gunakan duit you, gunakan dengan fisioterapis yang bertauliah. Itu sebab saya ada recommend beberapa orang fisioterapis yang datang memberikan urutan di rumah, macam Encik Nahis dengan Puan K. Rahim, dan juga kita punya fisioterapi di sini yang dia punya team leader saya rasa Puan Rapida. So dengan menggunakan gabungan itu saya rasa lebih berbaloi daripada kita menggunakan cara-cara yang lain lah, yang saya boleh kira tidak sebegitu penyokong. Itu adalah komen yang boleh kira politically correct punya komen lah. Paling murni lagi komen. Selamat terjamin. Okay. Selamat kereta saya. Tak adalah orang tak nak bakar kereta doktor lah, tak adalah. Doktor, ada satu isu jugalah, masalah yang biasa kita lalui. Kita ni suka tangguh-tangguh dapatkan rawatan. Dan maaflah kalau kita boleh kongsikan, Siti Aisyah pun kongsikan 2016 L4, L5, sakit sebelah kanan badan. Sekarang sakit tu dah melarat ke bahagian leher dan rangka bawah belikat, kadang-kadang sebelah kiri badan. Jadi macam mana doktor? Mungkin bukan masalah pada Puan Siti Aisyah saja, mungkin kita juga suka tangguh untuk jumpa doktor. Adakah sakit belakang ni boleh melarat dan jadi lebih teruk, doktor? Boleh. Selalunya saya berikan analogi di mana you letakkan satu tong di atas rumput. Lebih lama you letak tong tu di sana, bila you keluarkan tong tu, rumput tu dah mati. So benda tu kalau dia nak diperbaiki mengambil masa yang lebih lama. So saya selalu ada experience macam tu. Kalau pesakit datang lebih awal, cepat saya memberikan rawatan, lepas tu dia balik ke kerja, tak jumpa saya lepas itu. Tapi pesakit yang menahan disebabkan dia takut, selalunya mereka takutlah disebabkan kalau orang kata spine, semua you punya keluarga, sanak saudara, you punya siapa-siapalah yang jual kopi pun akan berikan dia punya pendapat kepada you. Lepas tu dia akan kata 50-50. Malaysia ni yang dia suka 50-50. Kalau you nak buat operation spine 50-50, mana ada 50-50 lagi. Ini semua kita training betul-betul, kita ke hadapan 2020. So saya rasa kalau nak buat apa-apa, buat secara secepat yang mungkin. At least you datang, you buat scan ataupun you dah diperiksa dan kita tahu kalau benda tu serius ke tak. Yang menangguh terlalu lama bila kita nak membuat sesuatu, ada kalanya kena buat operation. Ataupun kalau nak buat pun, dia punya keberkesanannya kurang. Tak sebegitu yang cemerlang macam kalau seseorang datang terus. Jadi jangan tangguh-tangguh lah kalau ada masalah tu. Ya, sebab yang kita takut benda tu lain. Ada juga pesakit yang ada masalah yang lain. Bila kita buat scan semua, kita dapati yang mereka ada kanser. Dia bukan slip disc, dia ada masalah yang lain. So ada juga yang datang jumpa saya bila saya buat x-ray semua, actually mereka ada masalah yang lain. Dan mereka buat homeopati itu ini semua, lepas tu pesakit tu lepas 2-3 minggu meninggal. So saya pun sedih. Dia ada masalah yang bukan slip disc pun. So itu yang saya kata, jangan tangguh terlalu lama lah. Bahaya juga. Ada juga bahaya daripada segi itu. Jadi dapatkan nasihat secepat mungkin. Dan untuk radio frekuensi ni, rawatan ni dan kita pun dah berada di hujung-hujung ni doktor, mungkin siapa yang perlu dan boleh dapatkan rawatan dan prosedur radio frekuensi ni? Untuk siapa? Okey, banyak orang tanya saya ni, actually dia punya age group daripada belasan tahun sampai 90 tahun saya pernah buat. Yes, it's very wide. It is wide. Yang saya kata evolusi yang kita mula menggunakan ini hanya untuk pesakit penyakit kronik. Daripada sana kita menggunakan untuk acute, age group also changing. Dia boleh menolong untuk semua age group. Tetapi indikasi dia dan adakah dia perlu dibuat atau tidak bergantung kepada saya punya pemeriksaan, saya punya interview dengan patient. Kita
kita buat X-ray, kita buat MRI scan, semuanya kena smooth flow, baru saya akan menyarankan untuk buat. Kalau ada di antara itu tidak, saya tak buat. Oh, okey. InsyaAllah. Jadi itu range ni pun sangat luas. Siapa saja boleh dapatkan rawatan untuk menerusi radio frekuensi ni. Dan ada yang kata ni, cikgu-cikgu ramai sakit belakang, mungkin duduk banyak kot agaknya tambah-tambah sekarang dalam PKP dan sebagainya, banyak kat rumah untuk settlekan kerja online dan sebagainya. Lepas tu sahabat kita Muhammad Pak Fauzi kata analogi terbaik doktor cerita tadi tentang tong besar yang tindih rumput tu. Lagi lama tong tu menindih rumput tu, sila akhir bulan rumput pun tak ada, tinggal tanah sahaja. Okey doktor, mungkin apa nasihat doktor untuk kita semua jaga kesihatan tulang belakang kita, doktor? Okay, so take home message is do exercise. You kena at least 2 atau 3 sesi untuk 20 minit setiap minggu, kena buat senaman sedikit. Itu adalah yang saya punya take home message dah. Dan kalau ada sakit belakang, datanglah jumpa doktor secepat yang mungkin. Jangan tangguh-tangguhkan. Itu 2 take home message. Third message, thank you to my team here also. Encik Jeffrey, my brother-in-law, Encik Salimi and Encik Syarul and Aziz, Encik Aziz yang banyak menolong saya lah untuk sesi ni. Dan saya harapkan saya ada Facebook, Instagram semua, siapa-siapa pun boleh kontak saya dan saya akan menjawab secepat yang mungkin. Dan saya harapkanlah dengan saya punya daripada segi saya memberikan knowledge ataupun penerangan tentang radio frekuensi ini, orang lebih faham yang benda ni actually menenangi masalah. Selalunya saya dengar dia kata, doktor, adakah saya perlu buat ini berkali-kali semua? Tak ada, zaman sekarang tak ada. You buat sekali saja. Asalkan you ikut nasihat kita daripada segi body mekanik, senaman, tak perlu buat lagi sekali. One time enough. Enough Alhamdulillah. Yang penting jangan tangguh-tangguh. Ada yang tanya ni, swimming tu kira exercise tak doktor? Swimming. Swimming best form of exercise. Best form of exercise Okay, tapi kalau macam exercise lain, kalau boleh swimming, semua masalah you solve. Okey. Kalau macam exercise lain tu, exercise apa yang biasa doktor cadangkan? Selalunya saya cadangkan adalah static bicycle. Static bicycle. Okey. Bicycle janganlah terkena macam kita punya Menteri Khairi tu yang terkena so itu bahaya. Lagipun sekarang yang saya tengok masa COVID ni, orang dalam banyak tekanan, so banyak sekali orang naik basikal dan di keliling jalan raya. Saya rasa itu bahaya sikit. Saya punya nasihat, kalau boleh buat di kawasan enclosed, static bicycle yang terbaik. Dan juga swimming, sauna dengan steam room kalau you boleh, bagus juga. Dan gunakanlah fasiliti-fasiliti yang kita ada daripada segi massage therapy. Yang saya banyak menekan Pilates. Pilates. Pilates itu adalah semacam yoga yang untuk menguatkan kita punya core muscle. So itu bagus juga. Yang boleh tengok dekat YouTube cara-cara exercise dia, itu bagus. So seperti yang saya kata, bukan hanya operation atau procedure, tetapi lifestyle change pun penting. 360, semua sekali. Okey. Jadi banyak nasihat yang kita dapat pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, dari senaman, rawatan dan juga teknologi dan juga fenomena radio frekuensi yang Dr. Salihuddin kongsikan. Kita harap ramai dapatkan, insya-Allah dapatkan nasihat terlebih dahulu. Jumpa doktor kalau ada masalah berkaitan dengan tulang belakang kita, sebab kita ada pakar bedah ortopedik dan tulang belakang Hospital Pusrawi hari ni. Kalau nak jumpa dengan Dr. Salihuddin, boleh ke Pusrawi, set appointment boleh doktor Boleh ke? Anytime. Ataupun kalau nak PM tepi, boleh juga ke Facebook Dr. Salihuddin Abdullah. Kat situ insya-Allah doktor sebut tadi akan cuba raikan sebarang persoalan sahabat-sahabat kita. Baik. Baik untuk pagi ini. Terima kasih banyak doktor di atas pencerahan ilmu untuk pagi ini. Dan insya-Allah hari ini jumpa lagi doktor Insya-Allah jumpa lagi doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
keluarkan. Itu dia doktor kita yang sangat ramah. Boleh tak kira berapa ramai, berapa banyak nama yang doktor sebut untuk menghargai kawan-kawan, colleagues, semualah staff pekerja dan sebagainya yang bersama beliau dalam merawat para pesakit khususnya di Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak. Terima kasih sekali lagi Dr. Saliri Abdullah dan juga Hospital Pusrawi. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat yang mendengar dan menonton perkongsian segmen kesihatan kita pagi ini. Ya, termasuk juga bagi mereka yang bertanya soalan dan juga diharapkan segala perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda. Dan kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Warna Pagi, Inspirasi Islami.